Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, duduk. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk topik baru, tajuk baru bagi subjek sains, iaitu proses hidup haiwan. Di mana hari ini kita akan belajar tentang bagaimana haiwan melindungi diri daripada musuh. Okey, boleh? Cikgu dah terang dekat kamu bagaimana tentang cara haiwan melindungi diri daripada musuh dia. Okey? Jadi sekarang cikgu nak uji kefahaman kamu. Cikgu akan tanya soalan dan cikgu nak kamu jawab. Siapa nak jawab mesti angkat tangan. Boleh? Boleh. Okey, soalan yang pertama. Okey, bagaimana lembu melindungi diri daripada musuh? Angkat tangan. Okeylah. Madena lah jawab. Okey, Madena. Lembu menggunakan tanduk yang tajam. Okey, betul. Madena, kenapa kawan-kawan kamu tak nak jawab soalan? Semua nampak macam pasif je. Dia orang ni malu cikgu. Takut nak jawab soalan, tak yakin. Masa kelas-kelas lain pun macam ni. Oh, macam tu. Jadi cikgu kena fikirkanlah satu cara bagaimana supaya murid-murid ni lebih aktif memberi respon dan bercakap secara tidak langsung, meningkatkan kefahaman murid-murid tentang apa yang dipelajari dalam kelas. Cikgu telah ciptakan satu inovasi pembelajaran yang cikgu namakan Talking Dice. Talking dice? Dadu bercakap. Cikgu, talking dice tu apa cikgu? Talking Dice adalah satu permainan yang memotivasikan dan menggalakkan murid untuk menjawab soalan dan bercakap secara tidak langsung. Ianya dapat meningkatkan kefahaman murid tentang pelajaran yang dipelajari. Permainan ini hanya memerlukan dadu gergasi dan murid itu sendiri sebagai objek untuk bergerak. Talking Dice adalah permainan yang sangat bervariasi kerana ianya boleh dimainkan di mana sahaja oleh semua peringkat umur dengan kepelbagaian topik dan tajuk. Secara umumnya, Talking Dice ni adalah permainan untuk semua. Cikgu, apa objektif talking dice ni cikgu? Objektif Talking Dice yang pertama, untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan bermakna kepada murid serta menyeronokkan bermain sambil belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan kefahaman pelajaran yang dipelajari. Yang ketiga, untuk membina dan membentuk hubungan yang positif sesama murid dan guru di samping memupuk sifat keyakinan diri dan berani. Dan yang keempat, sebagai salah satu bentuk pentaksiran kepada guru di akhir kelas selepas pengajaran. Jadi kamu semua dah bersedia tak untuk main permainan Talking Dice ni? Dah. Cikgu, macam mana nak main talking dice ni? Permainan ini boleh dimainkan secara individu atau berkumpulan. Setiap pemain atau pasukan akan bermula di satu garisan permulaan untuk menuju garisan penamat dalam jarak 6 meter ataupun jarak boleh disesuaikan mengikut keadaan dan masa. Setiap pemain perlu bergerak ke garisan penamat secara menapak. Jika bandingan dadu menunjukkan 4, maka 4 tapak ke hadapan. Jika dadu menunjukkan 3, maka 3 tapak ke hadapan dan seterusnya. Untuk mendapat giliran menggolekkan dadu, pemain perlu bersaing mengangkat tangan untuk menjawab soalan yang diberikan. Jika jawapan betul, pemain tersebut akan dapat menggolekkan dadu. Jika jawapan salah, penalti akan dikenakan 2 tapak ke belakang. Ini bertujuan supaya pemain lebih berhati-hati dan berfikir sebelum mengangkat tangan untuk menjawab soalan. Penalti 2 tapak ke belakang tidak akan digunakan pakai jika pemain masih berada di awal garisan permulaan. Pemain yang sampai dahulu di garisan penamat akan dikira sebagai pemenang, tempat kedua dan seterusnya.
Jika permainan dimain dalam bentuk pasukan, setiap ahli pasukan akan bergilir-gilir menjawab soalan dan menggolekkan dadu. Selepas pemain di hadapan menjawab soalan dan menggolekkan dadu, dia akan bergerak ke belakang barisan pasukannya dan begitulah seterusnya. Kamu dah faham cara permainan ni? Faham cikgu, nak main-main. Okey, baik. Bagi permainan token hari ini, cikgu akan tanya soalan berdasarkan apa yang tajuk yang telah kita pelajari dalam kelas tadi, iaitu tajuk sains bagaimana haiwan melindungi diri daripada musuh. Okey, baik. Soalan pertama. Bagaimana kalajengking melindungi diri daripada musuh? Saya. Aina dulu. Kalajengking menggunakan bisa. Bisa, betul tak kawan-kawan? Betul. Okey, good. Dapat peluang untuk menggolekkan dadu. Okey, Aina dapat 5 langkah. 5 tapak ke hadapan. Laju sikit. Okey, baik. Soalan yang kedua. Aina pun boleh jawab. Sekarang dia dah mendahului kamu. Lawan. Kita nak tengok siapa yang sampai dulu ke garisan penyelamat. Soalan yang kedua. Bagaimanakah kura-kura melindungi diri daripada musuh? Fatin dulu. Okey, Fatin. Awak dapat peluang untuk menjawab soalan. Menggunakan cekerang. Menggunakan cekerang. Betul kan salah? Betul. Betul. Okey, baik. Masih Fatin dadu. Kita tengok berapa dia boleh potong nak, Aina? 4 tapak ke hadapan. Okey, baik. Bilang kuat sikit. Okey. Soalan seterusnya. Bagaimanakah cara melindungi diri pada musuh dengan cara menyamar? Saya. Siapa dulu? Saya. Okey. Betul. Madiana dulu. Okey, Madiana, apa jawapan dia? Buaya. Salah. Jawapan dia adalah kalau menyamar apa? Iguana. Sesumpah. Sesumpah. Okey. Jadi dia kena penalti berapa langkah ke belakang? 2 langkah ke belakang. Alah. 1, 2. Okey, sebab itulah penalti cikgu buat ni sebagai denda ni supaya kamu lebih berhati-hati dan berfikir dahulu sebelum menjawab. Baik. Sekarang kamu tengok siapa yang ada depan sekarang? Fatin nombor 2. Aina nombor 3. Adik dan Madiana ketinggalan di belakang. Sebab dia walaupun dia banyak jawab soalan, tapi ada 2 soalan dia salah tadi. Dia kena penalti, dia kena duduk belakang. Okey, soalan seterusnya. Apakah contoh haiwan yang melindungi diri dengan cara mempunyai sisik yang keras? Saya. Aina dulu. Tenggiling. Aina jawab tenggiling. Betul. Okey, good. Aina, baling. Okey, tahniah. Aina dapat 6 tapak ke hadapan. Bilang. 2, 3, 4, 5, 6. Tahniah. Aina menang. Okey, Aina telah menang permainan ni. Jadi, kamu masih boleh berlumba lah untuk tempat kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, pemenang ada hadiah. Okey, boleh? Murid-murid, kamu main apa tadi kat luar? Talking Dance. Okey, kita telah main permainan Talking Dance dengan menggunakan tajuk apa? Cara melindungi diri. Jadi kamu lebih faham tak tajuk yang kita banyak ni? Faham tak? Faham. Okey, selain daripada faham, secara tidak langsung kamu juga dapat orang kata apa? Respon dengan lebih baik, aktif bercakap, dapat tambah keyakinan diri, betul tak? Okey. Jadi lepas ni bukan saja subjek sains, kamu boleh gunakan Talking Dance ni dalam subjek lain, bahasa Malaysia, subjek bahasa Inggeris, bahasa Arab, pendidikan Islam dan juga subjek-subjek yang lain. Apa pendapat kawan-kawan tentang inovasi permainan Talking Dice ni? Best lah. Saya pun tak sedar yang saya dah banyak cakap tadi. Tak bagi jawab soalan. Betul tu. Dulu takut-takut nak jawab soalan, tak berani. Itulah, Talking Dice ni banyak kelebihan dan kekuatan tersendiri tau. Yang pertama, ia merupakan satu medium pembelajaran yang menyeronokkan, di mana kawan-kawan atau pemain akan mengulang kaji diri tentang topik yang akan dimainkan secara tidak langsung tau. Yang kedua, permainan Talking Dice ini senang untuk dimainkan. Kawan-kawan boleh mainkan dekat mana sahaja,
Contohnya dekat koridor sekolah, kelas, padang dan mana-mana ruang yang minimum. Yang ketiga, skop soalan yang kawan-kawan nak tanya dalam permainan ini juga sangat luas dan mempunyai pelbagai variasi topik. Contohnya seperti sains, matematik, bahasa Arab dan pelbagai lagi. Yang keempat, tanpa kawan-kawan sedar, permainan Talking Dice ini dapat membina hubungan yang positif sesama guru, kawan-kawan, ibu ayah dan anak-anak. Dan akhir sekali, permainan Talking Dice ini amatlah mesra pengguna, murah dan mudah untuk dibuat. Kenapa? Sebab gaduh dan alatan dalam permainan ini, kawan-kawan boleh buat gunakan barang yang terpakai ataupun barang yang terbuang sahaja. Mudah kan? Selain waktu kelas, di mana lagi Talking Dice ni boleh diaplikasikan? Talking Dice ni kan mesra pengguna. Kegunaannya sangat bervariasi dan boleh diaplikasikan di mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Yang pertama, ia boleh digunakan di akhir pembelajaran di dalam kelas sebagai pentaksiran, refleksi atau pengukuhan bagi topik yang diajar. Yang kedua, boleh juga digunakan atau dimainkan bersama kawan-kawan di waktu lapang dan boleh dijadikan aktiviti kekeluargaan bersama ibu ayah dan anak-anak di rumah. Yang ketiga, boleh juga dimainkan semasa bengkel motivasi, camp, seminar dan lain-lain. Dan yang akhir sekali, boleh juga dimainkan semasa hari keluarga, team building sesuatu organisasi atau sesebuah syarikat. Talking Dice